GPS, GPRS ke, Geographic Information System, even ruler pun tak ada lagi. How can they build an exact replica of the same building dengan sudut yang ukurannya sama? Tidakkah itu menunjukkan bahawa the design of this sacred mosque datangnya daripada the creator himself, datangnya daripada Allah SWT, mengilhamkan para nabi untuk membuat binaan setepat itu? Tidakkah ini memberikan kita suatu motivasi untuk mempertahankan masjid ini, kerana dia adalah pendua, a duplicate of Kaabah. Ini bukan something yang apart ataupun different, tapi sebenarnya is a part of Kaabah, a duplicate, an exact replica of Kaabah. Cuma dari sudut proportion. Bila kita superimpose, kita letakkan Kaabah ini di sini, maka kita dapati Al-Aqsa itu adalah 30 kali ganda daripada Kaabah. So it is in exact proportion, pada ratio nisbah 1:30. Nah, inilah antara hubung kait yang pertama yang di antara Al-Aqsa dan juga Kaabah. And just imagine, ini adalah suatu amal soleh yang dilakukan oleh pelajar tadi yang menghasilkan tesis PhD dia, menggunakan pelbagai alat moden untuk menentukan ukuran dan sebagainya, sehingga dia dapat membongkar sesuatu yang boleh memberikan suatu motivasi kepada umat Islam dan membuktikan apakah hubungan di antara dua masjid yang begitu intim, dan sekaligus menunjukkan bahawa ini tak lain dan tak bukan, ini bukan kerja manusia, ini kerja pencipta. Ini adalah Allah di sebalik semua. Dan kemudian kita lihat pula dari segi orientation. Bila kita berada dalam Masjid Umar, the Black Dome Mosque, kita ada dua masjid kan, satu kita panggil Kubah Sakra yang berwarna kuning tu, dan satu yang berwarna hitam ni Masjid Umar namanya. Bila kita berada di situ, dan katakanlah straight in front adalah mimbar. Bila kita pandang ke mimbar, sebenarnya kalau kita punya line of vision to extend all the way, ianya akan sampai ke Kaabah. Just imagine tuan-tuan, satellite teknologi tak ada, even ruler pun tak ada lagi. Macam mana bangunan Masjid Al-Aqsa ni boleh dibina in such a way that it orientates and it faces directly towards Kaabah? No mistake. Kan, kalau kita buat satu garisan lurus all the way, merentas gunung dan lembah, akhirnya dia akan sampai ke Kaabah. Now who planned all this? No mortal is able to do this dalam keadaan tidak ada teknologi. Don't talk about satellite lah, ruler pun tak ada masa tu, ukuran pun tak ada, scale pun tak ada lagi, inch and feet belum ada lagi, meter belum ada lagi, CGS, MKS semua tak ada lagi. Kan? Ini menunjukkan bahawa semua ini tak lain dan tak bukan adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Okey, kita lihat pula hubungan Rasulullah SAW dan Baitul Maqdis. Kita bongkar pula hubungan Rasulullah SAW dan Baitul Maqdis. Dalam sirah, bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah nampak macam tak ada kaitan. Nabi tidak bicara tentang Baitul Maqdis. Seolah-olah itulah the first and the only encounter Rasulullah SAW Masjid Al-Aqsa bila Isra' dan Mi'raj. Tapi kalau kita belajar, kalau kita selidik dengan lebih teliti, seperti mana yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji di Islamic Jerusalem Studies, maka mereka menghasilkan beberapa tesis untuk mengesahkan dan menguatkan hubungan di antara Nabi dan Baitul Maqdis. Baiklah, yang pertama, Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-11 setengah. Tahun ke-11, bulan yang ke-6 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Now, let us do some mathematics. Terima wahyu yang pertama tahun 610. Isra' dan Mi'raj 18 bulan sebelum hijrah, iaitu pertengahan 620 Masa. Rasulullah SAW wafat 623 pada bulan Jun ataupun 12 Rabiul Awal. Jangan lupa tarikh kelahiran dan tarikh wafat Rasulullah SAW adalah sama, iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi bila kita sambut Maulud, kita terlupa pada tarikh itu juga Rasulullah SAW meninggalkan kita. Jadi okey, bila kita lihat berdasarkan kepada tarikh-tarikh, maka kita dapati peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku di tengah-tengah zaman kenabian. Daripada umur 40, 63, berarti peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada umur Rasulullah SAW 51 tahun.